Baik, salam sejahtera anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Untuk hari ini ada dua perkara penting khususnya untuk kita melihat. Yang pertamanya di negara kita iaitu Kod Etika Wartawan versi baharu. Kod Etika Wartawan Malaysia versi baru yang telah dilancarkan oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Dan yang keduanya kita juga akan memberi tumpuan kepada apa yang juga berlaku di Jakarta, Indonesia. Ini terkait tentang Hari Pers Nasional Indonesia yang mana dijangkakan Presiden Indonesia Joko Widodo ataupun Jokowi direncanakan untuk mengumumkan satu regulasi ataupun peraturan Presiden yang mana terkait tentang regulasi hak cipta penerbit ataupun publisher rights pada hari peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta Selasa. Kalau ada visual nanti ataupun ada perkembangan nanti kita akan bawakan dari masa ke semasa, tetapi untuk waktu ini melihat kepada perkembangan dalam negara khususnya terkait tentang Kod Etika Wartawan Malaysia yang dilancarkan pada Selasa tidak akan mengongkong dan menyekat kebebasan bersuara media. Dan sebaliknya Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menjelaskan kod etika yang telah diwujudkan sejak 1989 itu ditambah baik. Jelas beliau tambah baik itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan keperluan semasa dunia kewartawanan dan seiring dengan perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mendepani zaman, maka kita akan dibelakangi. Jadi saya harap dengan ada kod etika ini, prinsip seperti kebebasan bersuara itu memang kita akan pertahankan dan ia termaktub dalam perlembagaan. Tapi masa yang sama perlu ada satu peningkatan kesedaran dan skill kemahiran di kalangan wartawan untuk mendepani zaman termasuk dalam isu AI dan media sosial. Sementara itu dalam ucapannya Fahmi memaklumkan Kod Etika Wartawan Malaysia akan terus memacu media di Malaysia sebagai sumber dipercayai rakyat dalam memberi maklumat tepat dan sahih mengenai keadaan semasa negara. Fahmi menjelaskan Kod Etika Wartawan versi baharu itu sudah dimurnikan dengan pembabitan wakil wartawan serta organisasi media dan mengambil kira peranan pengamal media tanpa mengganggu gugat, mengongkong atau menyekat kebebasan bersuara wartawan dalam membuat pelaporan. Walaupun kita mengamalkan ataupun kita membolehkan dan menyokong kebebasan media, namun ini bukanlah kebebasan mutlak bagi mana-mana individu ataupun organisasi untuk membuat kenyataan yang tidak benar. Dalam konteks ini, undang-undang sedia ada memadai untuk memastikan ketenteraman awam tidak terancam. Kod Etika Wartawan Malaysia yang juga inisiatif Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Malaysia JAPAN itu menggarap 8 etika utama. 8 etika berkenaan adalah wartawan bertanggungjawab menjadi suara masyarakat majmuk, wartawan hendaklah telus dan berintegriti dan wartawan digalakkan berlaku adil dalam menyampaikan informasi. Etika lain adalah pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan peribadi, kesahihan dan ketetapan maklumat dan wartawan perlu menghormati privasi dan kerahsiaan sumber. Selain itu, wartawan juga perlu memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas mereka dan wartawan perlu memberi keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan. Dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pihak USM dan UKM. Okey, bersama saya pada ketika ini adalah Datuk Zaini Hassan, penasihat editorial bebasnews.my. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, sementara kita nak menantikan tumpuan kepada hari kemuncak bagi peringatan Hari Pers Nasional 2024 yang difahamkan dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, Bapak Jokowi, yang diadakan di Convention Ancol Jakarta Utara. Seperti yang anda boleh lihat, ini adalah visual langsung yang kami bawakan. Tapi untuk waktu ini, sementara kita nak menunggu apa intipati dan juga tumpuan pada ucapan dan juga seperti yang telah dimaklumkan, akan ada satu pengumuman khususnya terkait tentang regulasi hak untuk melindungi media secara khususnya ataupun regulasi hak cipta penerbit publisher rights. Untuk waktu ini, Datuk Zaini, kau boleh dikongsikan tentang pandangan terlebih dahulu melihat kepada Kod Etika Wartawan Malaysia versi baru selepas 35 tahun ditambah baik dengan ada 8 kod etika yang baru. Mungkin secara keseluruhan pandangan Datuk melihat pada kod etika ini.
Ya, saya rasa kod etika kewartawanan yang baru dilancarkan pada hari ini merupakan satu yang baik. Ditambah baik setelah lebih 30 tahun ia dilaksanakan dan dipraktikkan oleh pengamal-pengamal media di tanah air lah. Jadi saya rasa ini adalah satu penambahbaikan yang meliputi aspek-aspek semasa lah, terutamanya dalam perkara-perkara yang melibatkan artificial intelligence sekarang ni. Saya tak tahu sama ada dia ditekankan secara langsung atau tidak, tetapi kalau dia bincangkan antara 8 kod tersebut, kod pertama membabitkan masyarakat majmuk dan sebagainya, itu telah pun dah dilaksanakan sejak bertahun-tahun dulu. Maknanya itu bukan sesuatu yang baru. Begitu juga dengan telus integriti, itu pun bagi saya bukan sesuatu yang baru. Itu adalah etika yang harus dilaksanakan oleh mana-mana wartawan profesional, wartawan media arus perdana maupun sekarang ni kalau kita tengok media sosial. Jadi berlaku adil. Memanglah ia adalah sesuatu yang semestinya berlaku adil. Kita tidak boleh tidak berlaku adil kepada pembaca kita ataupun kepada masyarakat ataupun kepada negara dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab hakiki seorang pengamal media. Dan selain daripada itu, tiada kepentingan peribadi, sudah tentu kita tidak. Kalau dalam kita membuat sesuatu editing pun, kita tidak boleh editorialize, kita tidak boleh memberi pandangan, kita tak boleh memberi pandangan terhadap sesuatu berita tersebut. Itu adalah sesuatu yang jelas, maknanya dia tidak perlu ada satu kepentingan peribadi yang perlu diletakkan situ, kecuali adalah sedikit sentimen-sentimen. Kalau kita buat satu analisis misalnya, mesti ada sedikit sentimen. Kalau you sebagai seorang pengguna, you letak sentimen you dalam tulisan you. Kalau you adalah seorang seorang ibu bapa, you letak sentimen you dalam tulisan tersebut. Jadi maknanya dia kepentingan peribadi ini mungkinlah dalam konotasi politik yang dimaksudkan oleh kod etika 8 perkara yang dibangkitkan pada hari ini. Selain daripada itu, saya rasa menghormati privasi, kerahsiaan sumber dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang saya rasa telah dilaksanakan, telah diamalkan. Walaupun kita tak baca ABC secara nyata, apa yang dinyatakan dalam kod etika tersebut, ia haruslah orang kata dihafal secara semula jadi, secara lahiriah oleh kita sendiri. Jadi maknanya dia kita tak perlulah nak hafal 8 kod tersebut, tetapi semuanya harus berada. Kalau you dah menjadi seorang wartawan profesional, you dah ada the accreditation card as a media man, mana dia you dah faham dah apa itu kod etika yang harus ada kepada seorang individu yang bernama sebagai wartawan. Ya. Datuk, kalau kita melihat kepada kod etika wartawan Malaysia versi baru ni, yang khususnya kalau saya melihat kepada yang kelima itu, iaitu kesahihan dan juga ketepatan maklumat perlu disemak. Dan perkara ini juga yang disebutkan oleh Datuk sebentar tadi, apabila melihat kepada kod etika ini, perlu juga ambil kira tentang cabaran digitalisasi termasuklah AI, dan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi sendiri selepas pada pelancaran itu, yang mana Kementerian Komunikasi meminta agar satu modul khas ataupun modul khusus untuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI dibangunkan oleh MPI ataupun Malaysian Press Institute bagi memanfaatkan industri media tanah air. Mungkin pada waktu ini adalah sebenarnya cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh pengamal media khususnya bagi wartawan, iaitu apabila ada kebangkitan era digitalisasi, termasuklah ancaman fake news ataupun berita palsu. Sejauh mana mungkin pandangan daripada Datuk sendiri, apa modul yang perlu dibangunkan oleh MPI khususnya terkait tentang penggunaan kecerdasan buatan AI ini apabila kita bercakap tentang kod etika wartawan Malaysia yang versi baru ini? Saya rasa ini adalah suatu cabaran. Cabaran pasal AI ni kadang-kadang muka kita tetapi bukan kita. Suara kita tetapi bukan kita. Jadi itu adalah suatu cabaran yang cukup besar yang harus dihadapi. Itu pasal saya dah cakap banyak tentang soal media ni. Macam mana pembentukan majlis media harus dilaksanakan supaya pengamal media itu sendiri boleh membuat penilaian terhadap sesuatu berita dan sebagainya. Dan pasal sekarang ni kita harus melihat bahawa media sekarang ni terbahagi kepada dua yang besar. Satu ialah media sosial itu sendiri, yang mana rakyat
nampak gayanya di dalam konteks Malaysia, mereka lebih mempercayai media sosial berbanding dengan media arus perdana. Jadi saya minta maaf lah, saya sebagai seorang pengamat media arus perdana sejak 30 tahun lebih, tetapi akhirnya kita melihat bahawa kepercayaan rakyat ni menjurus kepada media sosial melebihi daripada media arus perdana. Mungkin ada sebab musabab mengapa ia berlaku. Itu kita akan bincang dalam satu topik lain. Tetapi kalau peranan itu telah diberikan kepada MPI, Majlis Malaysian Press Institute Media Malaysia. Jadi ia harus melaksanakan, harus membuat kajian yang macam mana dia nak keluarkan satu model bagi pastikan bahawa AI tersebut tidak mempengaruhi kod-kod etika yang telah diterapkan pada hari ini, terutamanya dari segi kesahihan dan ketepatan maklumat itu sendiri. Jadi sebagai seorang wartawan, walaupun saya sekarang ni terlibat dalam portal berita, bukan social media, portal berita yang berdaftar dengan Jabatan Penerangan, kita selalunya wartawan profesional dia mempunyai naluri. Kita tahu yang mana satu berita tersebut palsu, yang mana satu berita itu tersebut betul. Kalau kita was-was, kita akan double check, kita akan triple check dan sebagainya. So itu adalah menjadi kita punya orang kata nature of work lah. Kita akan double check, triple check dan sebagainya supaya benda tersebut sahih. Begitu juga kita tengok maklumat melalui media sosial terlalu banyak. Maklumat dalam WhatsApp sendiri. Kita harus tengok WhatsApp kita mempunyai berbagai kategori. Ada yang terdiri daripada golongan profesional, ada yang terdiri daripada golongan orang politik yang orang kata orang politik yang lama lah. Ada juga orang ini, ada juga orang ini. Jadi ada segmen-segmen tertentu dalam WhatsApp kita yang kadang-kadang kita terima satu maklumat kelihatan sahih. Orang lain mungkin mempercayai, tetapi kita sebagai seorang wartawan yang diasuh selama ini, kita tahu menilai mana satu dan sebagainya, dan kita tidak menerima bulat-bulat. Sebaliknya kita akan buat double check, triple check dan sebagainya bagi pastikan bahawa kesahihan dan ketetapan maklumat tersebut adalah benar. Jadi itu adalah berbeza kita dengan orang lain. Jadi macam mana kita nak asuh orang lain, itu adalah satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh semua pihak lah. Bukan sahaja kerajaan, tetapi dilaksanakan oleh semua pihak bagi pastikan bahawa berita-berita yang dibaca, berita-berita maklumat yang diterima itu harus disemak terlebih dahulu sebelum kita dapat absorb dalam diri kita ataupun di-share kepada orang lain dan sebagainya. So ini adalah satu cabaran. Ini adalah satu cabaran yang harus dilakukan oleh MPI bagi mengeluarkan satu modul yang betul kepada masyarakat, waimah kepada komuniti media itu sendiri. Ya. Dato' Sri, satu lagi perkara apabila kita kaitkan tentang kod etika wartawan ni dengan wartawan itu sendiri ataupun pengamal media adalah hak kebebasan bersuara, walaupun telah diberi jaminan sekali lagi oleh Menteri Komunikasi yang Muhammad Fahmi Fadzil pada hari ini, tetapi untuk waktu ini sejauh mana melihat kepada untuk wartawan ataupun pengamal media bagi arus perdana mungkin berbeza sekali apabila kita bercakap tentang wartawan arus ataupun wartawan media baharu misalnya dalam soal kebebasan bersuara ini. Di mana nak letak, bagaimana nak mengurang kebimbangan dan juga kerunsingan media apabila bercakap tentang nilai, moral, tadi dicakap tentang naluri apabila menjalankan tugas sebagai wartawan itu, Datuk? Okey, saya rasa sebagaimana yang saya cakap tadi, kita kena bahagikan dua. Satu ialah wartawan lah, kita kata wartawan ataupun pengamal social media sosial. Dan satu ialah wartawan arus perdana. Saya rasa wartawan arus perdana tidak ada masalah. Kerana kebanyakan media-media arus perdana ni kebanyakannya dia akan akur kepada apa yang dikendaki oleh pemerintah. Itu adalah satu orang kata satu yang telah termaktub lah sejak dulu lagi, di mana ada kerajaan semasa, di situlah mereka akan orang kata mengikut apa yang
dikendaki oleh kerajaan semasa tersebut. Tetapi dalam konteks semasa sekarang ni kita melihat bahawa saya sendiri ada bercakap bahawa ada berlaku sedikit kecelaruan lah. Sedikit kecelaruan apabila masyarakat melihat bahawa banyak di kalangan pengamal-pengamal media, terutamanya pengamal media sosial yang diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu, sama ada pihak polis dan sebagainya, apabila mereka melakukan sesuatu ulasan tertentu yang tidak disenangi oleh pihak pemerintah. Jadi saya rasa itulah yang menyebabkan rakyat melihat bahawa telah berlaku sesuatu yang tidak disenangi lah dalam konteks media di negara ini. Walaupun kita harus menerima hakikat bahawa media sosial sekarang ini telah mengatasi media sosial, media arus berdana. Surat khabar sekarang ni kalau kita tengok edarannya adalah terlalu sedikit berbanding dengan suara-suara yang dicetuskan oleh pengamal media sosial itu sendiri. Jadi itu ada satu hakikat. Bukan saja di Malaysia tetapi di mana-mana sekalipun. Tetapi dalam konteks Indonesia bagaimana yang kita tengok Hari Pers Kebangsaan Indonesia pada hari ini, kita harus mencontohi apa yang berlaku dalam iklim media di Indonesia sendiri yang telah melaksanakan demokrasi media yang seluas-luasnya sejak selepas reformasi mereka selepas zaman Suharto dulu. Jadi kita harus sepatutnya Malaysia mencontohi apa yang berada di Indonesia sekarang, di mana kita melihat bahawa TV station sendiri kita melihat terlalu banyak TV station tapi mereka mempunyai pendirian-pendirian tersendiri yang mana mereka boleh menyampaikan pendirian-pendirian mereka itu secara terbuka kepada masyarakat tanpa ada rasa takut dan bimbang, without any fear and favor. Jadi itu adalah sesuatu yang kita mahu melihat dalam konteks Malaysia. Tetapi kita harus menerima hakikat lah. Saya seorang yang terbuka. Kita harus menerima hakikat bahawa suasana iklim kebebasan media di Malaysia ini masih jauh ketinggalan lah berbanding dengan Indonesia. Kita harus terima hakikat. Kita tengok apa yang berlaku dalam Hari Pers di Indonesia pada hari ini. Mereka tidak lagi bercakap tentang soal majmuk, mereka tidak lagi bercakap tentang soal telus dan integriti, adil, kepentingan diri dan sebagainya. Tetapi mereka telah melangkau ke satu tahap lagi di mana mereka telah melihat bagaimana ancaman artificial intelligence tersebut kepada komuniti media itu sendiri. Kita harus lihat macam mana sekarang ni iklan telah dimonopoli oleh syarikat gergasi digital di dunia, dan iklan sendiri telah terkeluar daripada kantung pendapatan syarikat-syarikat media tempatan itu sendiri. Jadi mereka telah melangkau ke satu tahap yang lain, dan kita masih lagi hari ini dalam pelancaran kod etika kita hari ini, kita masih lagi melihat tentang soal masyarakat majmuk, telus, integriti, adil, kepentingan peribadi dan sebagainya. Yang mana saya rasa Indonesia tidak lagi bercakap tentang soal ini, tetapi mereka telah bercakap dalam konteks revolusi keempat digital itu sendiri. Jadi kita harus ingat bahawa dalam dunia media itu sendiri, era digital, era artificial intelligence itu akan menguasai media itu sendiri, dan saya rasa mungkin kod etika ini yang dilaksanakan oleh kita ini juga akan di-overtaken by perkembangan yang berlaku mutakhir ini. Ya. Okey, alang-alang Datuk dah bercerita ataupun menyentuh tentang Hari Pers Nasional dan mengambil kira perbandingan antara apa yang berlaku hari ini di Malaysia, di Kuala Lumpur dan juga di Jakarta. Di Kuala Lumpur dilancarkan Kod Etika Wartawan Malaysia versi baru walaupun 35 tahun selepas dia dilancarkan pada 1989, tetapi kata Datuk, Indonesia ataupun Jakarta telah bergerak
terlalu ke hadapan, tidak lagi bercakap tentang kod etika tetapi melihat kepada secara keseluruhannya apa yang berlaku dalam ekosistem disrupsi digital itu sendiri, digital disruption yang berlaku dalam industri media nasional. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak memberi tumpuan kepada apa cara dan apa yang boleh kita belajar daripada Indonesia secara khususnya dalam demokrasi media yang disebutkan oleh Datuk Zaini sebentar tadi, dan khususnya apa strategi ataupun jalan keluar dalam disrupsi digital yang khususnya dihadapi oleh media nasional ini. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Sedang berlaku ataupun sedang berlangsung pada ketika ini adalah Hari Pers Nasional yang berlangsung di Jakarta, Indonesia, dan seperti yang anda boleh lihat pada ketika ini difahamkan akan ada nanti ucapan ataupun apa yang bakal diumumkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yang sebelum ini direncanakan untuk mengumumkan peraturan Presiden yang terkait tentang regulasi hak cipta penerbit atau publisher rights pada hari peringatan Hari Pers Nasional yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa, iaitu pada hari ini, yang mana regulasi yang telah dirancang lebih dari 3 tahun lalu boleh membantu dalam mengatasi masalah disrupsi digital yang dihadapi khususnya oleh media nasional, tetapi harus juga perlu diikuti oleh cara ataupun penyelesaian lain yang lebih bersifat tuntas daripada pemerintah. Ini kami petik daripada apa yang disebutkan sebelum ini oleh Ketua Dewan Pakar Agus Sudibyo, yang mana mengatakan problem utama ataupun masalah utama industri media masa Indonesia bukan defisit kebebasan pres ataupun media. Walaupun ada kecenderungan kualiti demokrasi menurun, tetapi pres ataupun media pada ketika ini masih mempunyai kebebasan untuk menjalankan fungsi keempat demokrasi, dan problem utamanya adalah terletak pada disrupsi digital yang menurunkan daya perniagaan ataupun bisnes media di Indonesia pada ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan Datuk Zaini Hassan, penasihat editorial bebasnews.my. Datuk, mungkin sementara kita nak menantikan apa sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk melindungi hak media di Indonesia secara khususnya berdepan dengan cabaran ataupun ancaman daripada gergasi teknologi di negara itu. Tapi untuk waktu ini, apa yang boleh kita belajar dalam konteks Malaysia? Datuk ada kata tadi, walaupun setelah 35 tahun kita masih lagi bercakap perkara yang sama apabila bercakap tentang kod etika, sedangkan negara-negara lain dah maju ke hadapan dan langkah dengan lebih laju. Tapi untuk waktu ini, apa yang boleh kita belajar daripada Indonesia secara khususnya? Ya, saya rasa kita boleh belajar banyak benda. Terutamanya sebagaimana yang kita cakap tadi, kita bincang bersama-sama. Kita melihat bahawa perkembangan dunia telah berubah. Perkembangan media telah berubah, perkembangan media massa telah berubah, mass communication telah berubah dan sebagainya. Kita harus melihat apabila matinya utusan Melayu, ini pasal saya bersama utusan Melayu selama 30 tahun. Apabila matinya utusan Melayu, kita harus mengkaji kenapa kematian utusan Melayu tersebut. Utusan Melayu adalah satu akhbar yang berpengaruh di tanah air kita, dengan pernah mencatat edaran sehingga 600,000 setiap hari dan sebagainya. Itu adalah besar. 600,000 kali 5 orang baca itu dah berjuta orang. Jadi kenapa dia mati? Mungkin ada faktor-faktor tertentu, politik dan sebagainya. Selain daripada itu, dia faktor komersial. Faktor perniagaan itu sendiri yang telah menyebabkan dia mati. Apabila berlakunya digitalization, era digital yang berlaku dengan begitu pesat sekali, apabila orang tak baca lagi surat khabar fizikal, orang beralih kepada digital dan sebagainya. Begitu juga dengan aliran apa dia sumber pendapatan akhbar. Selain daripada jualan, sumber pendapatan akhbar yang terbesar sekali adalah melalui pengiklanan. Begitu juga dalam televisyen, begitu juga dalam akhbar-akhbar yang lain dan sebagainya, ya. Pendapatan utama adalah daripada iklan. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat dalam 10 tahun kebelakangan, yang mana ini telah di-trigger oleh
masyarakat media di Indonesia apabila mereka melihat bahawa pendapatan mereka telah diambil oleh gergasi digital dunia, terutamanya oleh Google dan sebagainya. Kita melihat bahawa apabila kita beralih kepada platform digital melalui platform portal dan sebagainya, kebanyakan iklan-iklan tersebut telah diambil alih oleh Google dan membayar dengan satu jumlah yang tidak munasabah kepada pemilik portal tersebut. Ini adalah sesuatu cabaran, ini sesuatu ancaman, ini sesuatu pembunuhan terhadap syarikat-syarikat media itu sendiri yang telah memberi kesan mendalam kepada industri media di Indonesia itu sendiri. Kita harus lihat dalam satu segi Indonesia mengamalkan satu kualiti demokrasi sebagaimana yang petik apa yang dicakap tadi, kualiti demokrasi media yang terbaik, yang antara yang terbaik di dunia. Tetapi dalam masa mereka tidak boleh saja bergantung pada kualiti demokrasi media itu sendiri tanpa boleh dengar saya? Boleh dengar? Dengar. Tanpa melihat kepada survival of syarikat-syarikat media itu sendiri. Jadi itulah yang dilakukan hari ini dalam satu dalam satu majlis pada Hari Pers Nasional Indonesia. Ini adalah sesuatu yang mengagumkan saya. Mereka ingin mengumumkan satu regulasi hak cipta penerbit, hak cipta penerbit, publishers right pada hari ini. Jadi sebagaimana yang saya cakap tadi, mereka telah melangkau satu tahap lain tetapi kita malangnya masih bercakap tentang soal-soal 8 kod etika yang mana tak perlu dipersoalkan lagi kalau dalam sebagaimana saya cakap dalam jiwa seseorang wartawan telah ada etika-etika itu sendirilah. Macam seorang doktor lah, dia pun ada etika, dia tak perlu buka dia punya manual book untuk nak tengok etika-etika apa bila dia nak bedah seseorang pesakit. Kita dah tahu secara orang kata naluri kita dah tahu. Tetapi sebagaimana yang kita bincangkan tadilah, Indonesia telah kehadapan daripada kita, mereka juga telah kehadapan dari segi kualiti demokrasi media itu sendiri, dan mereka sedang pastikan bahawa syarikat-syarikat media mereka tidak dikawal, tidak dikuasai oleh gergasi-gergasi digital dunia. Dan mereka mahu sesuatu yang orang kata satu yang otonomi di kalangan Nusantara Indonesia itu sendiri bagi pastikan bahawa kesejahteraan survival media itu terpelihara. Ya. Okey, baik. Terima kasih Datuk Zaini Hassan, penasihat editorial bebasnews.my. Jika ada kesempatan nanti Datuk, kita akan bercakap bukan tentang kod etika tetapi kita bercakap tentang strategi disrupsi digital yang perlu diberi perhatian khususnya dalam konteks Malaysia. Sekali lagi terima kasih Datuk Zaini Hassan, penasihat editorial bebasnews.my atas kongsi pandangan untuk melihat secara keseluruhannya apa kehadapan untuk melindungi hak media di Malaysia. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, selamat.